Assalamualaikum. Hari ni aku nak terangkan pasal revision 1 yang mana guna kelas MyPad, yang mana guna package MyPad. Di revision 1 ni tajuk pasal package. So aku nak terangkan lah sebab ramai yang minta aku terangkan pasal revision 1 ni. Yelah, tak semestinya korang siap, maksudnya korang faham. Aku nak korang faham lah, sebab lecturer ada bagi tahu maybe masuk final pasal package. So kena fokus kat revision 1 dan revision 2. So gitu lah. Okey, untuk kelas, untuk aktiviti 1. Aktiviti 1 ni kalau boleh tak payah kisah sangat lah, sebab dia ni macam tak penting sangat pun. Dia suruh kita, dia nak tengok macam mana kita buat package. Dia suruh declare package. So kita declare macam yang ni lah. Boleh buat contoh macam yang ni lah. Kita declare contoh macam aktiviti 2, aktiviti 3. So ni contoh lah untuk aktiviti 1. Aku buat yang lain punya file, aku buat notepad lain punya, tapi aku malas nak buka sebab dah hilang aku kalau tak silap. So step 1 dia suruh declare the package. So kita dah declare package MyPad. Dia suruh declare the class as a public. So kita dah declare class public. Tu je. Lepas tu step 3 dia suruh define method of the class. So kita buat method public class. Okey, ni method ni. Kalau yang ada bracket ni, yang ada constructor ni, namanya method. Okey. Kosong pun okey je. Kalau kosong pun okey. Cuma yang in this case kita guna integer n dan integer m sebab dia suruh. Okey, untuk step 4 dia suruh create a subdirectory. So buka file. Sekejap. Buka file, pergi kat directory kau. And dia suruh create ni folder ni, and bagi nama tu macam nama package. Nama package kita ada MyPad. So kita create folder ni and kita bagi nama my package. Lepas tu untuk store the source file in the subdirectory, kita save kelas 1 ni dalam directory dia, dalam my package tadi, dalam MyPad tadi. So ni untuk kelas lah, untuk kelas. So bila kau dah save, bila kau dah run, dia automatic ada kelas 1.class integer underscore numbers.class. So dia suruh compile the file creates .class file in the subdirectory. So kau print screen yang ni, kau paste di dalam Word tu. Untuk aktiviti 2, okey, aktiviti 2 ialah ni lah soalan dia. Okey, pause lah kejap kalau nak tengok. Okey, aktiviti 2, aktiviti 3. okey, untuk aktiviti 2 apa yang dia nak, jap saya minimize ni. Aktiviti 2 dia minta create a subdirectory MyPad in the current directory. Okay, kita dah create tadi MyPad. Okay, dah create. Lepas tu save the program as class 1.java. Okay, kita dah save class 1.java. Lepas tu dia suruh kita paste je, copy and paste dari soalan tadi, letak dalam. So apa yang dia jadi, dia akan jadi macam ni. Sekejap, asal dia buka balik. Aduh, tak payah buka baru, close je. Okay, ni kelas. Okey, ni kelas ni kelas 1 tadi. Apa yang kita dah copy and paste balik masuk dalam ni. So kalau ada error, betul kan, biasa error kat sini je, sebab kita copy yang raw punya word. So maybe tanda dia ni lain sikit, tanda apa ni, pembuka kata dia ni lain sikit, tak sama. So betulkan je, tulis balik je. So itu je biasa error dalam tu. And step 3, compile the program and save it in the MyPad directory. So kita dah compile, kita dah save pun dalam MyPad tadi. Okay, dalam MyPad. So untuk aktiviti 3 ni lah yang kena buat coding sikit, yang maybe korang sangkut sikit. Okay, untuk step 1 apa dia nak, import Java IO. And aku nak korang tahu kenapa dia suruh import Java IO. Mana tadi? Sekejap, integers number.
kenapa dia nak kita import java.io? Apa java.io tu? Java.io ni dia macam kita import java.io ni dia tools dalam Java. Okey, apa yang ada dalam Java.io ni? Dia ada ni, buffer reader. So kalau dia suruh korang guna import java.io, maksudnya dia nak korang guna buffer reader, bukan scanner. Kalau scanner dia lain punya hal. Kalau scanner dia import java.util. Ni dah ada java.util. Dia auto ada bintang apa semua. Ini untuk guna scanner. So tahu beza dia. Java.io untuk guna buffer reader, util.star ni untuk guna scanner. So bila dia dah minta macam ni, jangan pula korang memandai buat pakai scanner, sebab dia minta guna buat buffer reader. So aku dah declare buffer reader dalam PSVM, dalam public static void main buffer reader. Nama tadi sorry aku ada ajar orang tadi. Tukar nama asal dia stdin. So sekejap lah tukar balik lah. Aku tukar kat selesa pula. stdin So apa dia nak untuk step 2? Step 2, declare a class and give appropriate name. Okay, declare a class. So aku dah declare class, nama integers underscore numbers. So settle step 2. Step 3, define main method and consider the following situation. A, declare two integer numbers and give an appropriate name. Aku dah declare integer x, integer y. Settle A. Okay. B, declare buffer reader object. So declare je buffer reader object. Ini objek ni namanya. Nak tahu objek ni contoh nama something, lepas tu variable yang korang create sendiri. Contoh ni nama dia buffer reader, and variable yang aku create sendiri stdin. Ikut je nak letak apa. Kau nak letak br1 ke, input ke, apa dah, asalkan bukan keyword, asalkan bukan reserve word, dia akan okey je. Lepas tu new, nama tu balik. Kalau objek lain dia tak payah pun, new input string reader ni dia kosong. Contohnya dia akan jadi macam ni. Pap, dia akan keluar macam ni. Kalau objek lain lah. Tapi in case untuk buffer reader, sekejap, dia kena buffer reader ni buffer reader ni sebenarnya objek untuk input string reader. So ni objek untuk buffer reader. So dia macam tu lah, pening sikit. Tapi hafal. Tak nak hafal pun kau save kat mana-mana, nanti boleh copy paste. Ni cara tulis dia. Dia ada satu lagi, dia kosong kat sini, lepas tu bawah input string reader, lepas tu system in channel aku tak ingat, tak apalah. Itu biar lu. So C, input to integer numbers and convert input read a string to integer. So dia suruh kita create something macam ni untuk user masukkan integer number, lepas tu convert jadi input. Sebab dia nak benda yang masuk tu jadi string dulu, lepas tu kita pass jadi integer. So faham sendiri, dia nak dua thing. Kalau berdasarkan example of output dalam step 5 tu, dia nak dua integer number yang kita letak. So kita create soalan, kita create statement system out println ni. Kita create enter to integer numbers and masukkan kita letak string x sama dengan stdin.readline ni. Ini stdin.readline ni, ini style tu lah, style buffer reader lah. Stdin sebab objek bagi buffer reader tadi, kita letak balik sini. And .readline ni cara dia tulis. Read line ni, L huruf besar ni, dia sebab kita guna string. Kalau kita guna integer, read integer. Kalau kita sini integer x sama dengan stdin.read integer. Kalau tak silap aku buffer reader lah. Scanner, kalau scanner confirm macam tu. Buffer reader aku tak tahu sangat sebab aku memang guna scanner. So x sama dengan integer dot parse integer ni untuk apa? Okey, ini untuk apa dulu? Ini untuk user tu kita yang masukkan. User input tu kita yang masukkan. Kalau kita tak letak benda ni, okeylah. Sekejap, aku buat jadi komen. Yang ni pun kena komen kat
error. Aduh, sini pun tak apalah, komen dulu semua. Okey, try kita save. Lepas tu run, tengok keluar macam mana. Enter to integer number. So kita letak 12. Kita dah tak boleh nak letak apa-apa lah. Kita keluar itu je. Sebab apa? Sebab sekali ni je. Kalau kita letak dua macam ni, kalau kita tak letak komen, okey contohlah, kita tak letak komen yang ni. And kita save and run. Enter to integer number. Silap letak situ lah. Kita letak 12. Boleh letak dua kali kan? Dia kosong sebab sini kita komen. Okey, yang ni sekejap lagi apa. So setiap kali korang nak masukkan input, user yang nak masukkan input, kalau guna buffer reader kena buat macam ni. String adds, ikutlah ni nama variable korang, and ikut nama objek korang, dot read atas korang punya data type, integer ke string ke. Kalau line ni string. Lepas tu okey, dia dua kali sebab kita nak dua numbers kan. Yang paling penting variable nama lain-lain lah. Takkan adds, sini pun adds balik, nanti dia jadi sekali juga. Sama macam korang gantikan variable, itu dalam variable scope lah. Itu dalam variable, tajuk variable yang constant. Nantilah yang tu tak apalah, korang boleh belajar sendiri je yang tu. Okey, untuk declare object for class in package. So ini object declaration for class. Cara nak declare objek untuk package yang ni. Kau ambil nama package korang dulu, mypad. Okey, contoh mypad. Lepas tu kau tengok, kita buat dot mypad dot. Lepas tu ni korang objek tu korang nak letak nama atas. Macam mana nak bagi tahu? Nak letak nama atas kelas korang, kelas mana satu. Contohlah kalau kat sini, kelas satu korang ni ada banyak kelas. Kelas 1, kelas 2, ini method sorry. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Okey, objek tu atas nama kelas korang. Contoh korang nak letak kelas kedua, korang letak contoh ada dua kelas korang nak panggil. First kelas 1, so korang letak nama objek 1 untuk nama variable dia. So kalau korang nak panggil lagi, contohlah korang nak panggil lagi, sekejap copy paste. Korang nak panggil lagi kelas 2 lah. Kalau nama kelas korang kelas 2 lah. Contoh korang ada 2 kelas. Korang buat macam ni lah. Dia error ni sebab aku tak ada kelas 2 pun. Ni contoh je. Okey. Maybe korang tak faham apa yang XY ni. XY ni korang tengok ke sini dalam kelas. Jap. Mana tadi? Dalam kelas X1, dalam kelas 1. Dalam method 1. Ya, tak aku ni pasal kelas dengan. Nantilah aku tengok balik, lepas tu aku letak dalam komen lah, korang tengok lah macam mana betul ke tak. Aku check balik, aku dah tersasul ke betul ke tak, aku cakap nanti aku check balik. Okey. Dah, mana tadi susah pula ada menyelip patient registration. Okey, untuk XY, so kau tengok sini ada integer n and integer m. So kita ganti x dengan y sini. X sini ada kan? X dulu y. So kita ganti jadi integer x, integer y. Dia macam ni lah. Dia jadi macam integer n. Dia jadi macam ni. Integer n sama dengan x tadi. X tadi. Kat sini error lah kalau tulis ni. Kalau ikutkan apa yang jadi dalam program ni lah. So dia ganti x, integer x kan, n ni x sama dengan n. Kat sini tak payah kisah. Jap. Aku pening. X ke huruf besar ke kecil ni? Okey, huruf kecil. So apa yang dia jadi macam ni lah. X sama dengan x. Oh, kau tak nampak lagi apa yang jadi ni? Dah tu asalnya kalau x sama dengan x. Tak ada apa-apa pun kan. Ada. Contoh korang letak kat sini. X korang masukkan 12. Korang masukkan 12. Okey. Korang masukkan 12 masuk dalam string x. String x kat sini, dia masuk kat sini. Kita pass dari integer jadi string tadi. Kita pass dari string jadi integer. Yang 12 tadi
dalam string X tadi masuk dalam X kecil. Sebab aku dah declare sini integer X, aku tak letak balik integer X sini. So yang dari string X tadi sama dengan X. Alah, dia macam ni lah. Apa yang jadi tu dia macam ni je. String X sama dengan X. Sekejap, huruf kecil. Itu je yang jadi. Sekejap, asal ada error. Yelah, string jadi asal tak boleh buat macam ni. Sebab ini string. Kau perasan? Yang ini string, yang X ni integer. Tak ada betul integer. Integer X. Dia tak boleh tukar string jadi X macam tu. So dia kena pass macam ni. Cara dia macam ni. Integer dot pass integer. Benda yang dari string dia pass jadi integer masuk dalam X ni. Faham tak? So bila 12 tu dah jadi integer, dah masuk dalam X ni, X ni masuk dalam ni. Dia pergi kat kelas 1 X ni. Dia pergi kat kelas 1. So korang boleh nampak dia punya cara data transfer ni bekerja. X masuk kat sini, 12 masuk kat sini, and X sama dengan 12. Dalam ni X sama dengan 12. So korang boleh nampak sini result sama dengan X darab Y ni. X ni jadi 12. Tapi kalau tak ada kelas tadi, dia tak jadi lah. Sebab ini lain-lain method kan. Ini method kelas 1, ini method show, tak ada kaitan. Tapi yang dalam integer number tu dia kaitkan. Korang boleh nampak macam mana? Korang bayar sendiri lah. Kalau Y tadi masuk sini pun sama je. So contoh korang letak Y dalam ni tadi 14 lah. Korang letak sini 14, korang masukkan 14. So dia masuk sini 14, and dia masuk dalam ni jadi M. M sama dengan 12. So Y sama dengan M. Y sama dengan 12. Tadi korang masukkan 14 kan. M ni jadi 14. Y sama dengan M. Y sama dengan 14. Okay, gitu je. Okay, cara public void show ni bekerja pula. Okay, object.show bracket object.show. Objek ni jap aku dah salah. Okay, patut ada error tadi. Object.show. So objek ni untuk objek mypad tadi. Objek untuk package tadi. So kita panggil balik show.show bracket. Asal kosong, asal tak sama macam ni. Sebab dalam kelas 1 tadi yang ni kosong, yang ni ada isi. Kalau yang ni ada isi, dalam tu pun ada isi lah. Dia tak boleh panggil kosong je tu je. Tapi sebab yang ni kosong, kosong. Kalau yang ni kosong and dia ada void kat sini, so maksudnya tak, nantilah yang tu aku terangkan pasal return apa semua tu. Itu pasal method punya tajuk. Ini pasal package ni lah. Okay, dalam show apa yang dia panggil balik? Dia panggil balik calculation ni. Result sama dengan X star Y, and system out print ln X Y result. Okay, apa yang jadi tadi kan X, contohlah tadi aku tulis kat sini lah. Tulis mana notepad tadi Alah, tak ada pula notepad. Sini lah aku tulis pada bawah kan. Senang korang nak nampak. Tadi X kita dah masukkan 12, and Y kita masukkan 20 lah. 20. Okay, so X jadi N. X sama dengan N. X sama dengan 12. Sebab N ni 12. N sama dengan X tadi. Alah, maybe ada korang yang ada, maybe ada dari korang yang pening sekarang. Tapi tak apa, korang tengoklah 2-3 kali ke, nanti faham lah tu. Minta faham lah. Sebab integer N ni dah jadi 12 tadi. Integer N kan sama dengan X tadi. Kita dah masukkan 12. So 12 X sama dengan 12. So X sini pun jadi 12. Sebab dia berkait guna kelas integer number tadi. Kita dah panggil balik. Kalau tengok ke sini, okey, kat sini dia dah ada data X sama dengan 12, X sama dengan Y sama dengan 20. Dia masuk dalam show pula. So dia pergi kat show. Apa dalam show ada? Result sama dengan X darab Y. So X tadi 12 darab dengan Y yang 20. So 12 darab 20 berapa tadi? 200. Okey, 240. 240. So dia akan keluar sistem print. Dia ada statement output ni. Dia akan keluar the result for berapa X tadi? 12 darab berapa Y tadi? 20 is result. Result ni dia panggil balik result.
Asal result ni kosong. Asal result ni tak payah letak dah type pun. Korang je yang tak nampak. Ni ada data type ni. Integer X, integer Y, integer D. So kalau korang tak ada orang call. So kalau korang tak percaya aku cakap ni, okey, tengok sendirilah. Betul aku cakap. Aku tak tipu korang weh. Tengok integer number. Dan peranian ni Sekejap. Okay, ni maybe korang asal aku raya ni dan kelas 1 jap. Ganggu ada orang call. Susah. Okay. Mana Adi? Aduh, sorry ada. Sorry ada orang call ni. Okay, integer number. Okay, right, integer number. Sekejap. Asal run kelas 1. Oh, kena safeguard Padahal tak ada ubah pun. Run. Okay, keluar. Integer 2. Enter 2 integer number. So, tadi 12. 20 kan? Keluar 240. Okay. So, kalau tak faham, korang ulang lagi video ni. Tak faham? Ulang lagi. And kalau ada yang korang dah ulang 2-3 kali pun tak faham, komen je, aku reply. Tak apa. Okay, kira tu je lah. Untuk tajuk ni berapa minit aku buat video ni. Okay, sorry kalau pening sikit nak boleh faham tajuk ni. Tapi itu je sebenarnya. Itu je pasal package ni. Dia macam salah satu cara nak memudahkan korang transfer data dari kelas ke kelas. Sama macam inheritance. Okay, inheritance nanti aku buat untuk revision 2. Aku buat lepas aku buat revision 2 lah nanti. Alright, bye bye.